Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Haslinda serta pelajar-pelajar sekalian. Saya, Aina Husna bersama Farah Najiha akan mewakili kumpulan 22 dalam membentangkan tajuk Malaysia Prihatin Asas Keharmonian dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang lain iaitu So Tong Jiang, Aisyah Hafizah serta Nur Dania. Terdapat dua objektif utama dalam tajuk ini iaitu menyenaraikan usaha-usaha yang telah dilakukan di bawah konsep Malaysia Prihatin. Seterusnya, objektif kedua ialah menyenaraikan kepentingan konsep Malaysia Prihatin terhadap rakyat dan negara. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Malaysia Prihatin membawa maksud rakyat Malaysia yang kaya dengan sifat prihatin terhadap satu sama lain, tidak mengambil kira kaum dan agama. Selain itu, Malaysia Prihatin juga melambangkan keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kebajikan rakyat Malaysia. Ia sememangnya perlu disematkan dalam ingatan rakyat bagi mengukuhkan lagi perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia serta menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta akan negara. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan pembentangan dengan beberapa usaha yang berjaya dilaksanakan bawah Malaysia Prihatin. Seperti yang kita tahu, pihak kerajaan telah banyak membantu rakyat semasa berhadapan COVID-19 yang telah berlaku sejak tahun lepas. Salah satu ialah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inisiatif ini dikatakan berjumlah 250 bilion ringgit yang melindungi seluruh warga Malaysia untuk menyokong perniagaan tempatan dan memperkukuh ekonomi negara. Bukan itu sahaja, malah terdapat beberapa bantuan yang disediakan seperti pakej kerangka inisiatif tambahan khas yang bertujuan meringankan beban kewangan rakyat dan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau nama lainnya pemulih yang dianggap sebagai satu tindakan yang amat efektif. Tidak lupa juga Pelan Pemulihan Negara PPN yang membuktikan bahawa kerajaan Malaysia mengambil serius terhadap masa depan negara dengan menetapkan matlamat dan hala tuju fasa pemulihan sektor ekonomi, kesihatan serta sosial di negara Malaysia. Tambahan pula, pihak swasta juga telah berganding bahu bersama kerajaan Malaysia dalam menangani wabak COVID-19. Kerajaan telah mengisytiharkan 63 premis tambahan milik institusi dan hotel bertaraf 5 bintang sebagai pusat kuarantin di serata Malaysia. Selain itu, pelaksanaan kempen Bendera Putih berjaya membuktikan bahawa rakyat Malaysia amat prihatin terhadap satu sama lain. Kempen Bendera Putih telah dicetuskan oleh Nik Faizal Nik Othman untuk membantu sesiapa yang menghadapi masalah kewangan, kekurangan barang keperluan, depresi serta gangguan emosi. Walaupun mendapat kritikan daripada segelintir masyarakat, ia tidak menghalang keberkesanan kempen ini. Hasilnya, sebuah aplikasi dalam talian bernama Sambal SOS telah dicipta. Ia merupakan inisiatif yang amat cekap untuk memudahkan rakyat menerima dan memberi bantuan. Setakat ini, aplikasi tersebut telah menerima sambutan baik di mana 1,500 individu telah menggunakan platform tersebut untuk memberikan pertolongan manakala 500 individu memerlukan bantuan pada hari pertama pelancaran aplikasi tersebut. Seterusnya, usaha-usaha yang lain adalah seperti kerjasama kerajaan antara badan NGO. Sebagai contohnya, pihak NGO telah merealisasikan program penyampaian sumbangan keperluan asas demi rakyat Malaysia yang kekurangan sumber keperluan asas terutamanya golongan B40 dan berasal dari kawasan pedalaman. Seterusnya, kepentingan konsep Malaysia Prihatin terhadap rakyat dan negara Malaysia. Kepentingan yang pertama adalah perpaduan. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. Malaysia telah mencapai kemajuan dan mempunyai sebuah perpaduan kaum yang sangat dijunjung oleh negara-negara lain. Namun, seperti yang dikabarkan kepada semua warga negara, Malaysia adalah salah satu negara yang dilanda penularan wabak COVID-19. Namun, ini tidak akan merencat atau mengganggu gugat ketahanan negara kita. Justru itu, melalui konsep ini,
Setiap kaum dari pelbagai jenis mampu bersikap terbuka sesama sendiri dan bergaul tanpa ada secumit rasa perbezaan antara satu sama lain. Sekaligus berjaya mencapai tahap persefahaman dan membuang segala sifat kecurigaan yang wujud dalam diri setiap kaum. Sifat persefahaman ini perlulah diutamakan dan dijaga agar tidak pupus, kerana sekiranya sifat kepercayaan itu hilang, ia akan menjejaskan serta merosakkan hubungan silaturahim yang telah sekian lama terjalin dalam diri dengan sekelip mata. Sifat ini amat diperlukan dalam membantras COVID-19, iaitu dengan bersama-sama, berganding bahu dan mematuhi segala SOP dan peraturan yang ditetapkan. Selain daripada itu, kepentingan lain yang dapat diutarakan ialah hubungan perpaduan dan keprihatinan ini membolehkan pihak kerajaan melaksanakan dan membangunkan perancangan untuk meningkatkan tahap kehidupan rakyat dengan lancar kerana pihak kerajaan prihatin terhadap kebajikan rakyat Malaysia. Dapat dilihat juga di mana Malaysia prihatin juga mampu mengembangkan taraf ekonomi yang lebih baik. Bukan itu sahaja, kepentingan konsep Malaysia prihatin ini juga memberi impak yang besar apabila terdapat pelabur asing yang memberi kepercayaan terhadap negara Malaysia untuk menjalinkan hubungan pelaburan kerana mereka sedia mengetahui bahawa rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu dan prihatin antara satu sama lain. Impaknya, dengan kehadiran pelancong-pelancong asing ini, rakyat mempunyai peluang yang lebih cerah dalam bidang kerjaya. Dengan meneruskan perbincangan ini, salah satu kepentingan lain yang perlu dibahaskan melalui konsep Malaysia prihatin adalah patriotism. Semangat patriotism yang dizahirkan melalui penerapan konsep Malaysia prihatin ini, perlulah rakyat Malaysia menjadikan ia sebagai sebuah tunggak pendorong rakyat yang mempunyai sifat cinta dan sayang akan negara untuk berjuang, bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk membangun dan menjayakan negara walaupun pada masa kini kita berada dalam keadaan yang selamat, aman dan teratur. Di waktu pandemik ini, pentingnya semangat patriotism agar seluruh rakyat Malaysia berkongsi bumbung yang sama iaitu membantras virus COVID-19. Dengan adanya semangat patriotism ini juga, rakyat mampu membantras sikap prejudis terhadap pelbagai kaum, agama dan juga ideologi parti politik yang berbeza dalam diri rakyat Malaysia. COVID-19 ini merupakan sebuah contoh dan iktibar untuk kita sentiasa mengingati dan mengamalkan konsep Malaysia prihatin. Semoga anasir-anasir luar yang tidak baik mampu ditangkis agar negara bangsa kita kukuh daripada diceroboh dan menghancurkan perpaduan yang telah dibina sejak Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa semangat patriotism yang diutarakan oleh konsep Malaysia prihatin ini merupakan kepentingan dan tunjang utama masyarakat negara Malaysia agar mereka sentiasa berada di bawah lingkungan bumi yang kukuh, bagaikan perisai besi yang melindungi daripada ancaman virus COVID-19 mahupun ancaman yang sebagainya. Secara tuntasnya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelbagai langkah proaktif yang telah diambil oleh kerajaan serta warga Malaysia itu sendiri. Walau bagaimanapun, tidak wajar untuk kita terlalu mengharapkan pada orang lain tanpa melakukan usaha tersebut sendiri. Kita perlulah berganding bahu dan mengamalkan prinsip ibarat peribahasa ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam menggalas peranan masing-masing. Kerjasama amat penting bagi memupuk semangat prihatin Malaysia kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan bunyi. Bangsa Malaysia seharusnya kekal konsisten dalam membakar semangat perjuangan ini. Dengan itu, sudah pasti Malaysia akan kekal makmur dan sejahtera. Sekian, terima kasih.